ونصلي وسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدا من ألسنتنا يفقه قولنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ini insya-Allah kita akan sambung muka surat 53 iaitu i'rab kata kerja mudhari', sedikit berbeza dengan kata nama di atas. Okey, muka surat 53 kita tengok dia punya kotak tu, kolom tu. Okey, perhatikan. Contoh ayat pertama, wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Ya, wa akhrajna, dan kami keluarkan, minha, daripadanya, habban maksudnya biji benih. Okey, daripadanya lah kami keluarkan tumbuh-tumbuhan. Faminhu, maka daripadanya, ya'kulun, kamu dapat makan. Mereka dapat makan. Jadi diwarnakan perkataan ya'kulun. Dalam perkataan ya'kulun dieja dengan huruf yang lengkap. Okey. Di hujungnya ada waw, ada nun. Tidak ada sebarang huruf yang dibuang. Contoh kedua, liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim. Liya'kulu, supaya kamu dapat makan, supaya mereka dapat makan, min thamarihi, daripada buah-buahannya, wa ma 'amilathu aydihim, dan apa sahaja yang diusahakan oleh tangan-tangan mereka. Jadi di sini ya'kulu, nunnya dibuang. Okay, tempatnya diganti dengan alif. Okay, kerana adanya li. Jadi pengarang akan bincanglah secara lanjut lepas ni. Ayat yang ketiga, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Kata Allah, tidakkah telah aku berjanji kepada kamu, wahai anak-anak cucu Nabi Adam AS. Janji itu apa dia? Alla ta'budu syaitan. Bahawa kamu janganlah menyembah syaitan. Jadi dalam ayat ini pengarang mewarnakan perkataan ta'budu bersama dengan la yang datang sebelumnya. Okey, jadi perkataan ta'budu ada nun yang dibuang dan tempatnya diganti dengan alif. Sebab apa? Sebab adalah. Okey, baris kedua, pengarang menulis belah kanan perkataan. Okey. Kata yang pertama, ya'kuluna. Status i'rabnya ialah marfu'. Ya'kuluna ni hukumnya marfu', fi'il mudhari'. Ya'kuluna ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia boleh dalam keadaan tertentu dia boleh jadi marfu'. Dalam keadaan lain boleh jadi mansub. Okey. Kadang-kadang dia boleh jadi majzum. Jadi perkataan ya'kuluna ni marfu'. Okey, marfu'. Kalau bagi yang kurang jelas, ejanya mesti berakhir dengan ain.
Okey, mim, ra, fa, waw, ain. Marfu'un. Okey. Marfu'un, ya. Dengan ain. Sebab kalau kita tulis Rumi, tanda calik apostrofi itu kan mungkin keliru. Ada orang kata macam Hamzah. Dibaca dengan ain, marfu'. Ketika marfu', fi'il mudhari' tidak diganggu sebelumnya oleh sebarang adawatun nasbi, antaranya an, lan, kai, likai, li. Okey, tak ada gangguan dan sebagainya. Dan tidak ada gangguan daripada kumpulan adawatul jazmi, iaitu la, jangan. Okey, lam, lam mim, mim mati. Okey. Li, li dengan makna lam perintah, lamul amri dan sebagainya lah yang berkait. Jadi bila tak ada gangguan, maka fi'il mudhari' itu mesti kalau dalam bilangan ramai, yakuluna, mereka makan, maka nunnya tidak dibuang, kekal. Yang kedua, pengarang mendatangkan liyakulu. Okey. Jadi kalau tak ada gangguan, yakuluna. Baik, sekarang ada satu gangguan. Apa dia? Lam. Lam ni dia tergolong. Kalau ikut ayat yang pengarang tampilkan di sini, li di sini ialah salah satu daripada adawatin nasbi. Jadi fi'il mudhari' ini hukumnya mansub. Okey, nunnya mesti dibuang dan diganti tempatnya dengan alif. Okey, kadang-kadang diterjemah li ni dengan makna supaya, untuk, agar. Okey, ikutlah kesesuaian. Baik. Jadi kalau ada yang baca dah liyakuluna, makna betul. Okey, tak lari pun tapi nahunya salah. Jadi kita nak makna betul dan nahunya mesti tepat, mengikut kaedah bahasa Arab. Okey. Berikutnya la ta'budu. Okey, sebagaimana yang tuan-tuan pernah belajar dulu, la, sekurang-kurang la, dia la ni di banyak bahagian tuan-tuan. Okey. Jadi sekurang-kurang kita boleh tahulah la ni melibatkan fi'il mudhari' ada dua. Sama ada la tu namanya la an-nahiyah. La dengan makna jangan. La melarang. Okey, dengan makna apa? Jangan. Yang kedua disebutnya la an-nafiyah. La yang bertugas untuk menafikan. Okey, menidakkan. Jadi kalau la an-nafiyah ini, okey, dia tidak menjejaskan, tak mengganggu fi'il mudhari'. Okey. Yang ganggunya yang mula ni, la an-nahiyah. Jangan. Jadi kalau fi'il mudhari' yang terlibat itu dalam bilangan ramai, maka nunnya akan dibuang. Asalnya ta'buduna, kamu sembah. Jangan sembah. Okey. La ta'budu. Tempat nun yang dibuang tu diganti dengan alif. Okey, nota di bawah ya. I'rab mudhari' menggunakan kaedah sebut nun untuk status marfu', untuk hukum marfu'. Untuk status ataupun hukum mansub dan majzum ialah buang nun.
Okey. Soalan. Kenapa mudhari' tidak menggunakan kaedah tukar waw kepada ya seperti kata nama? Jawabnya, waw pada mudhari' adalah fa'il yang mewakili hum. Okay, waw pada fi'il mudhari' dalam bilangan ramai, waw itu dikira sebagai fa'il. Okey. Jadi bila kita buat ayat ya itu dia fi'il mudhari' ini yakuluna. Terjemahnya macam mana? Mereka lah. Mereka ni, kita faham mereka ni daripada mana? Daripada waw lah. Okey, mereka makan. Jadi kalau fi'il mudhari' kita nak cerita bila? Sekarang, adapun perbuatan yang dibuat secara rutin. Mereka sedang makan, adapun setiap hari, setiap ketika mereka makan. Itulah fungsi fi'il mudhari' kebiasaan. Jadi waw ni berfungsi sebagai fa'il. Okey. Jadi pengarang suruh kita rujuk baliklah kepada kaedah terpilih yang ke-9 untuk lebih dan untuk kita mengingat kembali. Baik. Terdapat satu lagi tanda i'rab mudhari'. Okey, yang anda perlu tahu, iaitu i'rab majzum. Okey, dengan cara menanggalkan huruf illah. Yang tadi majzum dengan dibuang nun untuk fi'il mudhari' bagi bilangan ramai. Okey. Jadi pengarang kata ada satu lagi cara. Bukan buang nun tapi buang ataupun menanggalkan huruf illah. Jadi kalau tuan-tuan tengok ya, eja illah kadang-kadang dieja I-double-L-A-H. Bagi yang tak tahu, nak baca macam mana, mungkinlah dia baca illah. Baca apa? Illah. Benda pula illah ni. Jadi pentinglah kita belajar. Ada sekurang-kurangnya ada orang yang boleh bagi tahu ini huruf ain bukan hamzah. Okey. Jadi terselamatlah daripada sebutan yang kurang tepat. Kita dapati sebutan yang kurang tepat ini, tuan-tuan, banyak kita hadapi masalah nak sebut ain ke hamzah ni bila kita baca buku sirah, buku sejarah Islam. Buku sejarah Islam, nama-nama tokoh ataupun nama-nama tempat, dia tulis dalam rumi. Okey, yang menulis tu bagi dia fahamlah huruf ini a yang digunakan tu untuk ain adapun hamzah. Bagi dia fahamlah. Bagi orang lain ataupun bagi ustaz lain yang tak biasa dengan perkataan yang digunakan, jadi macam mana? Nak baca ain ke nak baca hamzah? Begitu. Jadi perlulah kalau kataan yang menimbulkan masalah diletak dalam bracket. Tulis Arab. Okey. Jadi ada satu contoh macam Rabi'ah kan. Ya, anak murid saya. Sam semester ini. Dia orang Singapura. Okey, saya tanya dia, enti sebut macam mana nama ni? Dia kata, saya sebut Rabi'ah, Ustaz. Saya tanya dia, makna apa Rabi'ah? Dia kata, kalau musim panas, musim bunga kan, Rabi'. Dia kata kalau musim bunga Rabi'. Dia kata. Kalau muannas Rabi'ah dia kata. Gitu.
Dia nak dengan makna itu, dengan makna musim. Kan? Jadi saya kata salah sebut Rabiah. Okey, jadi ini tak. Kalau nak makna macam itulah, sebut dengan ain. Ra pendek, ba, ya, ain ta marbuta. Rabi'ah. Kalau nak makna macam itulah saya kata. Tapi kalau musim bunga tu dah kita sebut ar-rabi'. Al-rabi'. Tak ada ta marbutah. Tapi perkataan lain ada juga rabi'ah. Baik. Jadi itulah kekeliruan dah menyebut kataan Arab yang dirumikan. Jadi cara yang terbaik diletak dalam bracket ki'illah. Kalau bagi yang tak tahulah, pengarang ni menganggap kita dah tahu dah ni insya-Allah. Baik, jadi mungkin perkataan ini telah pun kita jumpa dulu. Tak masalah. Sebagaimana anda tahu huruf illah, illah ni jadi macam mana? Ain, okey, lam, ta marbutah. Illah. Dan dalam bidang fiqh juga, kita ada jumpa perkataan illah. Illah di sana dengan makna sebab, alasan, adapun rasional. Sebab apa begini? Illahnya kerana sebab alasannya ialah gitu. Okey. Jadi ikut terjemahan. Terjemahan mengikut bidang juga lah ya. Huruf illah sentiasa menjadi mangsa keadaan dan kerap diubah atau ditanggalkan. Okey, ada kalanya huruf illah ini dia akan berubah. Okey, kadang-kadang ditanggalkan, maksudnya dibuang, dihapuskan. Jadi kalau kita nak bincang detail, dia akan menjurus secara khusus dalam bidang ilmu saraf. Okey. Tetapi ini berlaku ketika majzum sahaja. Jadi pengarang fokus kepada fi'il apa? Fi'il mudhari' yang di hujungnya ada huruf illah. Huruf illah ni huruf apa? Huruf sakit. Ada huruf alif. Kadang-kadang huruf waw. Kadang-kadang huruf ya. Begitu. Sebabnya ialah i'rab secara majzum berlaku dengan mematikan huruf akhir mudhari'. Oleh kerana huruf illah sememangnya sudah mati atau sukun, jadi terus dikebumikan saja. Jadi huruf illah itu dah mati, dia kata. Jadi kalau dia berada pada posisi status ataupun hukum majzum, maka huruf itu akan dibuang. Okey. Perhatikan ayat di bawah. Ayat ini dipetik daripada surah Yasin juga ya. Ayat 23. Ayatnya berbunyi, A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Jadi saya tengok terjemahan tuan-tuan. Terjemahan daripada Ibn Rahman. Ini buku Yasin. Ini buku Yasin yang saya buat. Jadi kita dah belajar Maya ni online. Jadi kalau berdepan boleh saya bagi. Baik. Ayat ini berbunyi, patutkah aku sembah beberapa Tuhan yang lain dari Allah? Jika Allah yang Maha Pemurah hendak menimpakan daku dengan sesuatu bahaya, mereka, yakni Tuhan-Tuhan selain Allah, tidak dapat memberikan sebarang pertolongan kepadaku. Dan mereka juga tidak dapat menyelamatkan daku. Okey, jadi dalam ayat ini, perkataan
yang pengarang fokuskan ialah tughni. Okey. Kataan tughni. Sebab apa? Sebab tughni itu ada huruf yang dibuang. Huruf apa yang dibuang? Huruf illah. Okey. Dalam ayat ini, kataan yang mula-mula sekali, at-takhidu, dalam resam, okey, dalam resam yang diguna oleh pengarang, dia menggunakan resam imla'i. Lalu nampaklah kelihatan ada dua hamzah yang ditulis di atas tiang alif, iaitu at-takhidu. Okey. A yang pertama ni maknanya adakah. A yang kedua nak mewakili makna saya, aku. Okey. Jadi kalau tanya kita, ini kata soal. Mana fi'il mudhari'? Ini fi'il mudhari'. At-takhidu maknanya aku mengambil, aku menjadikan. Adakah patut aku menjadikan Tuhan lain selain Allah untuk dijadikan Tuhan yang disembah? At-takhidu ini fi'il mudhari'. Okey. Dia tidak diganggu oleh sebarang adawatul nasbi adapun adawatul jazmi. Dan huruf akhirnya dal ini bukan huruf illah. Okey, jadi hurufnya semua kekal, baris pun tidak berubah. Okey. Baik. Fi'il mudhari' yang kedua, yuridni. Yuridni. Itu saya nak bincang, itu panjang sikit. Fi'il mudhari' yang menjadi fokus pada pengajian kita ialah la tughni. Okey, la tughni. Tughni ni tuan-tuan, asalnya begini. Okey. Ta, ghin, nun, ya. Jadi memang ini asalnya belum diganggu. Okey. Memang asalnya begini. Huruf ya yang di hujung itulah dinamakan harf illah. Okey. Jadi ya ini dibuang. Bila dibuang, maka tinggallah nun yang dibaca dengan baris bawah. Okey. Kenapa dia buang? Kerana perkataan tughni di sini, fi'il mudhari' ini statusnya majzum. Okay, pengarang kata kerja mudhari' tughni dalam ayat ini statusnya ialah majzum. Okey, dengan cara ditanggalkan huruf illahnya. Okey. Kenapa majzum? Okey, adakah di sana ada adawat yang menjazamkan dia? Ada. Cuma yang ni insya-Allah pada sesi akan datang kita akan belajar di mana fi'il mudhari' ada dua fi'il mudhari' yang akan terlibat dengan hukum majzum. Fi'il mudhari' pertama yang terlibat ialah yurid. Okey. Dal itu hidup asalnya yuridu. Okey, dimatikan. Dan fi'il mudhari' yang kedua tughni. Asalnya ada ya, kemudian dimatikan. Okey. Jadi
perbincangan secara detail akan datang insya-Allah. Okey. Kita pergi kepada latihan yang ke-18 muka surat sebelah. Mungkin ada yang nak tanya lebih. Ayat tadi kan la pada la tughni itu tuan-tuan bukan la an-nahiyah. Okey. Bukan la an-nahiyah. La di situ memang la an-nafiyah. La menafikan. Tapi sebab apa menjadi begitu? Dia menjadi majzum bukan dengan sebab la an-nafiyah. Okey. Kerana dia berkait dengan in. Okey. Kerana dia berkait dengan in. Insya-Allah akan datang kita akan belajar satu tajuk yang lain yang berkait dengan tajuk yang sangat luas, iaitu di sana ada satu tajuk, ada kumpulan adawat yang lain, dia menjazamkan dua fi'il. Dia menjazamkan dua fi'il. Salah satunya in. Okey, kalau saya terang sikit lah supaya tuan-tuan tidak terkilang. Okay. In, jika tak. Okay. In tahdur. Jika kamu hadir. Okay. Mungkin tambahlah sikit kelas bahasa Arab malam ini. In tahdur. Okey, kita boleh tambah kat sini apa dia pelengkap ni. Tafham. Okey. Ini fi'il mudhari' yang pertama asalnya tahduru. Okey, sekarang dia baca mati. Sebab apa? Sebab in. Yang dinamakan oleh ahli nahwu namanya in asy-syartiyah, in syarat. Jika kamu buat sekian, natijahnya sekian. Hasilnya sekian. Okay. Bila kamu buat sekian, dapat sekian. Bila kamu hadir, dapat faham. Itulah. In tahdur tafham. Okay. Ini fi'il mudhari' yang kedua. Yang terkesan dengan in sana. Okay. Jadi yang kita belajar ni begitulah. Baik. Latihan ke-18 muka surat 54. Pilih status i'rab bagi perkataan yang berwarna dalam ayat di bawah. Okey, ada 5 okey, nombor itu 1 2 3 4 5. Yang pertama, bal antum qaumun musrifun. Okey. Bal antum qaumun musrifun. Jadi kita kena hati-hati ni. Sebab apa? Sebab pengarang dia campur ni. Latihan 18 bahagian 1. Nah, semuanya ditampilkan isim. Latihan 18 bahagian 2 bawah itu nanti kita akan jumpa fi'il mudhari'. Jadi yang bahagian pertama ni semuanya isim. Bal, tapi, dan antum, kamu semua, qaumun, satu kaum, adapun orang-orang yang musrifun, yang menyeleweng, menyimpang, okey, yang melakukan perbuatan yang melampau daripada syariat. Kita tengoklah terjemahan betul yang sesuai. Okey, baik. Jadi perkataan antum di sini tuan-tuan, kalau adanya kita apa i'rabnya? I'rabnya ialah mubtada. Okey. Antum di sini dhamir. Jenisnya dhamir mufasil. Duduk di awal ayat berfungsi sebagai mubtada.
Manakala qaumun di sini di-i'rab sebagai khabar. Khabar huruf akhirnya dibaca dengan tanwin. Perkataan qaum dari segi binaan perkataan dikira bilangannya mufrad satu. Tapi dari sudut makna kaum itu terdiri daripada ramai, ada banyak individu. Sebab itulah sifatnya datang musrifun, ramai. Okey. Jadi perkataan musrifuna di sini sifat kepada kaum. Jadi sifat dia akan ikut mausuf. Okey. Jadi kita dah belajar dulu tajuk mubtada dan khabar. Jadi di sini perkataan kaum ialah khabar. Khabar. Dari segi maknanya ramai, kaum kan ramai. Jadi dia juga merangkap khabar, merangkap mausuf. Istilah mausuf ni muncul kalau ada sifat selepasnya. Ini sifat. Yang kadang-kadang disebut na'tun, ini man'un. Musrifun, dia bukan fi'il mudhari'. Okey, musrifun ini ialah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim kalau nak dia hukumnya marfu' mesti guna waw. Jadi perkataan musrifun di sini di-i'rab sebagai mausuf. Status i'rabnya, hukum i'rabnya ialah marfu' kerana mengikut hukum qaum. Jadi jawapannya ialah marfu'. Okey. Tuan tanda ni musrifun itu bukan fi'il mudhari'. Ini isim. Okey. Kategori jamak mudzakkar salim. Yang kedua, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Okey, pengarang mewarnakan mu'ridin. Juga isim. Okey, bilangannya jamak, ramai. Okey, ini pun jamak muzakkar salim. Sebab apa dia guna ya, tak dia guna waw. Jamak muzakkar salim, kalau hukumnya, kalau dia berada pada berfungsi sebagai, kalau hukumnya, statusnya itu marfu', mesti guna waw. Kalau dia kalau statusnya mansub, mesti guna ya. Okey. Ayat ini bermakna apa? Dan tidaklah datang kepada mereka sebarang ayat daripada ayat-ayat Tuhan mereka. Ayat yang mempunyai peringatanlah ya. Yang disampaikan oleh Allah. Jadi disalurkan. Itu semua melalui Rasul yang diutuskan. Illa kanu anha mu'ridin, melainkan mereka semua berpaling. Okey. Jadi perkataan mu'ridin di sini tuan-tuan, i'rabnya ialah khabar kana. Khabar bagi kanu. Khabar kana kita dah bincang dulu. Hukumnya ialah mansub. Okey. Kalau khabar kana itu kita guna jamak muzakkar salim, mesti guna ya, bukan waw. Jawapannya ialah mansub. Okey. Yang ketiga, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Nabi SAW dituduh banyak tuduhan. Antaranya ialah Nabi dituduh Quran yang dibacakan itu bukan kalam Allah tapi syair yang direka oleh Nabi. Lalu Allah Ta'ala pun turunkan
wa ma 'allamnahu syi'ra. Dan tidaklah kami ajarkan si Muhammad itu. Tidaklah kami ajarkan Muhammad itu, tu nya, iaitu Muhammad. Nabi kita lah. Asy-syi'ra. Syair. Syair Arab. Wa ma yanbaghi lah. Dan yang tidak sepatutnya dia berkebolehan bersyair. Pak Nabi tidak diutuskan untuk menjadi penyair. In huwa illa, apa yang disampaikan oleh dia tak lain tak bukan zikrun, peringatan, wa Qur'anun mubin, dan Quran yang jelas nyata. Jadi perkataan mubin di sini ialah sifat. Okey, Quran yang nyata. Ini sifat kepada Quran. Kalau Quran itu dibaca bagi depan, mubin pun baca bagi depan. Okey. Jadi kalau bagi depan, hukumnya apa? Marfu. Okey. Jadi tuan-tuan, dalam ayat ini walaupun nampak pendek, dia terangkum dalamnya beberapa ayat. Okey, nampak tak satu ayat aja. Tapi dalam tu ada beberapa slot-slot ayat yang digabung jalin. Okey, jadi kalau tanya kita lah, Ustaz, sebab apa baca Quran? Tak baca Quranan, tak baca Quranin. Sebab apa baca Quranun? InsyaAllah tuan-tuan, dia akan sampai nanti kalau kita diberi kesempatan. InsyaAllah kita akan belajarlah tajuk yang lebih mencabar. Antaranya tajuk illa. Tajuk apa? Illa. InsyaAllah. Jadi tajuk illa ni sangat luas. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu. Sebab apa? Sebab lepas illa ni boleh tak situasi tertentu kena baca bagi atas. Situasi tertentu yang lain dibolehkan baca bagi atas ataupun baca bagi depan. Baca bagi atas ataupun baca bagi bawah. Baca bagi atas ataupun baca bagi atas dengan alasan yang lain. Okey. Dan ada juga lepas illa itu, dia baca mengikut ayat asal. Kalaulah illa itu dibuang. Ayat ini tuan-tuan, kalau saya tengah sikit lah ayat. Ayat ini, in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Asalnya tidak ada in, tak ada illa. Ayat ini asalnya, kalau kita kembali yang asal, dia tak ada in. In dengan mana tidak di sini, ya. Tidaklah dia melainkan. Okey. Kalau kita buang in, kita buang illa, ayat ini kembali pada yang asal, iaitu huwa zikrun. Okey. Ia zikrun. Ia itu Quran lah. Okay, zikrun, peringatan. Maka huwa itu di-i'rab sebagai mubtada, zikrun sebagai khabar. Quran, peringatan dan jadi sebarang perkataan yang sambung, dia akan ikut baris zikrun. Okey. Manakala mubin, dia ikut baris Quran. Begitulah, insya-Allah apa masa kita akan belajarlah. Dengan malam ni tak mungkin jadi pening. Minggu depan lari dah kelah. Okey, arba yang keempat. Liyudhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Okey. Jadi apa fungsi Quran turun, wahyu turun? Liyudhira. Untuk ia memberi peringatan. Man kana hayya, kepada orang yang jiwanya hidup, nak kembali kepada fitrah, yang nak kembali kepada mengaku adanya Tuhan yang layak disembah. Okey. Itulah makna. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam terjemahan. Okey. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Dan orang kafir, maka
tetaplah hukuman. Hukum ke atas orang kafir. Jadi, kalau orang tu dia tetap menolak Quran, okey, tak nak terima kebenaran, maka tetaplah dia menjadi kafir. Okey, perkataan al-kafirin itu tuan-tuan ialah isim. Al-kafirin dalam bilangan jamak. Okey, namanya jamak muzakkar salim. Jadi kita guna apa? Ya nun ketika status ataupun hukum majrur. Jadi jawapannya ialah majrur dengan sebab adanya ala. Yang kelima, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya ahli-ahli syurga pada hari itu mereka berada dalam kenikmatan, mereka menikmati nikmat-nikmat yang Allah sediakan untuk mereka dalam syurga lah. Jadi perkataan fakihun ialah jamak. Okey, dia bukan fi'il, dia jamak muzakkar salim. Jadi sebab apa kita baca fakihun? Okey, sebab apa tak baca fakihin? Dulu kita pernah belajar tuan-tuan, tajuk apa? Tajuk inna. Tajuk apa? Inna. Inna dia ada isimnya dan ada khabarnya. Jadi bagi yang pening, saya ringkaskan. Isim inna dalam ayat ini ialah ashabah. Isim inna dalam ayat ini ialah ashabah. Isim inna hukum mansub. Okey. Tandanya bagi atas. Ashabah juga dia merangkap. Mudhaf. Al-jannati mudhafun ilaih. Al-yawma tu baca bagi atas sebab apa tuan-tuan? Sebab dia ni zarfu zaman, kena baca bagi atas. Fi syulin, Allah gambarkan mereka tu dalam kesibukan. Okey. Buat apa sebenarnya? Fakihun. Menikmati kesenangan. Kataan fakihun dalam terjemahan saya tengok dalam Pimpinan Rahman dalam keadaan sibuk leka menikmati kesenangan. Sebenarnya perkataan fakihun ini ialah isim. Fakihun ni kalau kita terjemah by word, maksudnya orang-orang yang menikmati kesenangan. Ada perkataan tu orang-orang yang. Jadi kita punya terjemahan dalam Pimpinan Rahman kadang-kadang tak nampak orang-orang tu. Dia buat mereka dalam keadaan sibuk leka menikmati kesenangan. Menikmati bunyi itu macam fi'il. Okey. Sedangkan perkataan fakihun ialah isim. Dalam bidang ilmu saraf, dia termasuk dalam kategori isim fa'il. Jadi fakihun ini ialah khabar kepada inna. Khabar inna hukumnya ialah mansub. Afwan, khabar inna hukumnya marfu. Marfu. Isim inna mansub. Khabar inna marfu. Jadi kata yang terlibat ialah jamak muzakkar salim, marfu'nya dengan waw. Okey. Latihan kedua, pilih status i'rab mudhari' yang berwarna dalam ayat di bawah. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Ini ayat yang ketujuh dalam surah Yasin. Maknanya sesungguhnya telah tetap hukuman seksa ke atas kebanyakan mereka kerana mereka tidak mahu beriman. Kataan yu'minun fi'il mudhari'. Dia tidak terganggu ataupun tak dikacau oleh apa-apa pengacau. La sebelumnya itu ialah la an-nafiyah. La an-nafiyah tidak mengganggu. Nunnya kekal. Jadi fi'il mudhari' ini berstatus ataupun hukumnya ialah marfu'. Ayat yang kedua. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum dan al-ayat. Okey. Jadi la illam lam itu
termasuk dalam kategori adawatul jazmi. Maka perkataan tantahu tu asalnya ada nun. Kamu berhenti. Ya, ta, nun, ta, ha, waw, nun. Asalnya tantahuna. Okey, jadi bila ada lam datang sebelum fi'il mudhari' yang ramai ini, dibuang nun, okey, diambil alif. Ya, dapatnya oleh alif. Maka lam ini, dia termasuk dalam kategori adawatul jazmi, maka fi'il mudhari' ini majzum. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Okey, ini ayat yang terakhir dalam surah Yasin. Tu ada. Maka akuilah kesucian Allah dengan mengucap subhanallah, Tuhan yang memiliki dan menguasai tiap-tiap sesuatu, dan kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Kataan turja'un di sini nunnya kekal. Jadi kita kata marfu'. Okey, nun kekal. Jadi tuan-tuan kena hati-hati. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dalam Quran ada juga nun tu nampak macam kekal, tapi bagi bawah. Okey. Ada nun di hujung tapi bagi bawah. Kena hati-hati. Nun yang kekal ini bagi atas. Okey. Kalau bagi bawah, itu ada sebab-sebab tertentu. Dia terganggu. Ini nun bagi atas. Okey. Sebelumnya ada waw. Ini fi'il mudhari'. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, terjemahan dalam Penerah Rahman saya tengok ditulis pada hari itu. Saya tengok ada pandangan lain kata pada hari ini. Itulah, pada hari itu kami tutup mulut mereka. Kami memberi kuasa tangan mereka untuk bercakap, dan kaki mereka untuk bersaksi atas apa yang mereka dahulu kerjakan. Perkataan yaksibuna itu memang nunnya tidak dibuang, kekal. Maka bila kekal kita kata marfu'. Okey. Kalau nun dibuang diganti alif, sama ada majzum ataupun mansub. Khamsah yang kelima, merupakan ayat yang terakhir penutup malam ini. Afalam takunu ta'qilun. Afalam takunu ta'qilun. Mengapa kamu tak berfikir dahulu? Afalam takunu ta'qilun. Dulu sebab aku tak fikir. Allah ni baru menyesal, kata Allah. Okey, ta'qiluna. Ini fi'il mudhari'. Kamu semua berfikir. Jadi nunnya kekal. Maka nun kekal, kita akan sebut ini fi'il mudhari' marfu'. Okey. Jadi kalau orangnya kita takunu tu ustaz, takunu tu dia majzum lah. Fi'il mudhari' majzum. Apa sebab? Ada lam. Jadi pengarang warnakan ta'kiluna sahaja tuan-tuan. Kalau dia warnakan takunu kan, maka jawapannya fi'il mudhari' majzum dengan sebab lam. Okey, alhamdulillah. Jadi selesailah. Ada dua kumpulan latihan pada malam ini. Insya-Allah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan untuk menyambung kaedah terpilih yang ke-19. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.